Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, terima kasih kita ucapkan kepada YB Steven, Menteri Kesuma ya, iaitu Kementerian Sumber Manusia. Ya, semenjak ya YB Steven ini mengetuai kementerian ini, pelbagai inisiatif, pelbagai reformasi yang sedang ya dilakukan, terutamanya di dalam isu terkait berkaitan dengan hal buruh ya di Sabah, Sarawak, di Borneo ya. Jadi ini adalah antara satu perkara yang amat-amat membanggakan kita, dan kita boleh nampak YB Steven mendengar suara rakyat Malaysia, suara rakyat Borneo. Jadi apakah perkara itu sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan anda satu sidang media yang diadakan di Parlimen bersama dengan kementerian ini, iaitu Kementerian Sumber Rakan Manusia. media, bersama dengan saya pada hari ini Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, yang mewakili Kerajaan Negeri Sabah pada hari ini. Beliau merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, merangkap Exco Agama dan Exco Pendidikan Sabah. Jadi beliau dengan pasukan beliau telah hadir sepanjang masa tadi dalam Dewan untuk mengikuti perkembangan ataupun perbahasan RUU Ordinan Buruh Sabah. Saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Sabah, KSU Kesuma Datuk Azman bin Muhammad Yusof. Kita juga ada rakan-rakan dari pengarah JTK Sabah yang berjiwa Sabah, Cik Wan Zulkifli, rakan-rakan dari Kesatuan Sekerja dari MTUC, Presiden Cik Muhammad Effendi Abdul Ghani, dan juga pengerusi MTUC bahagian Sabah, Saudara Muhammad Airi Arin, dan juga sudah tentu seorang veteran Kesatuan Sekerja, Datuk Muhammad Syafiee, Presiden Uni MLC turut hadir. Mereka semua hadir untuk mengikuti perbahasan RUU OBS ini yang merupakan satu detik bersejarah, sebab ini merupakan kali pertama selepas 20 tahun RUU OBS ataupun Ordinan Buruh Sabah dipinda dan diselaraskan sepenuhnya dengan Akta Kerja Semenanjung ataupun Akta Kerja 1955 yang merupakan undang-undang pemburuhan di Semenanjung. Jadi dengan lulusnya, saya ingin merakamkan terima kasih kepada juga bersama saya rakan ahli parlimen saya Yang Berhormat dari Sipitang dan juga Yang Berhormat dari Tawau. Kedua-dua mereka telah terlibat berbahas, dan saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada semua ahli parlimen dalam Dewan Rakyat yang telah sebulat suara meluluskan RUU Ordinan Buruh Sabah. Ini merupakan satu peristiwa bersejarah seperti yang saya katakan, sebab kita sekarang telah menyeragamkan hak 2.083 juta orang pekerja di Sabah dengan hak yang ada dalam Akta Kerja selama ini. Jadi beberapa contoh bayaran, contoh yang paling saya rasa paling utama ialah dulu OBS hanya merangkumi pekerja-pekerja bergaji 2,500 ke bawah. Sekarang dengan lulusnya pindaan ini, selepas gazet nantilah, kita akan merangkumi semua pekerja tak kira gaji. Keduanya, tuntutan di Mahkamah Buruh dulunya terhad kepada pekerja 2,500 ke bawah, tapi kalau sehingga 5,000 dia ada tuntutan berdasarkan kontrak. Tetapi sekarang diperluaskan kepada semua pekerja tanpa had gaji untuk membuat tuntutan di Mahkamah Buruh. Cuti bersalin kita sebut tadi, dulu 60 hari, sekarang 98 hari. Cuti sakit dan cuti hospitalisasi, kalau dulu dia disatukan contohnya ya, untuk pekerja 2 tahun ke bawah, dia disatukan 14 hari cuti sakit, 46 hari cuti kelepasan, total 60 hari. Selepas pindaan, kita asingkan cuti sakit dan cuti hospitalisasi. So, cuti sakit 14 hari, cuti hospitalisasi 60 hari, menjadikan jumlah 74 hari. Kita juga menjadikan Hari Malaysia sebagai kelepasan wajib, dan cuti umum yang pelepasan am dinaikkan daripada 14 hari kepada 15 hari. Denda
juga dinaikkan. Dulu 10,000, sekarang 50,000. Itu memberikan keseriusan dan juga kepentingan kepada undang-undang perburuhan ini. Ya, dulu 10,000 kita naikkan sehingga 50,000. Dulu tiada cuti paternity, sekarang dia ada 7 hari cuti paternity. Dulu tiada peruntukan untuk diskriminasi di tempat kerja, dalam pekerjaan. Sekarang kita ada peruntukan larangan diskriminasi. Dulu tak ada peruntukan buruh paksa dan sebagainya. Kita perbaiki, masukkan peruntukan untuk buruh paksa, perbaiki dan mempertingkatkan lagi peruntukan perlindungan kanak-kanak dan anak orang muda dalam pekerjaan. Dulu tak ada peruntukan untuk gangguan seksual di tempat pekerjaan. Bawah pindahan baru kita akan ada. Dulu tak ada aturan kerja fleksibel ataupun flexible working arrangement. Sekarang lepas ni kita ada. Jadi ini antara beberapa orang kata peruntukan penambahbaikan yang telah dilaksanakan dalam pindaan ini. Itu sebabnya saya kata ini merupakan satu pindaan yang amat penting, ya. Pelbagai alasan diberikan selama ini untuk menidakkan hak pekerja. Seakan-akan pekerja di Sabah ini dia harus mendapat yang lebih kurang. Dia bagilah alasan ekonomi lah, alasan tak mampu lah dan sebagainya. Apa yang kita nak tegaskan di sini, ini merupakan hak asasi pekerja. Contohnya dari isu Akta Standard Minimum ataupun peruntukan untuk standard minimum perubahan, penginapan dan kemudahan. It is a minimum standard, perkara asas. Kita tak minta istana dan maligai untuk pekerja. Kita minta perkara yang asas. Janganlah bagi pekerja duduk dalam keadaan yang kita kena layan mereka dengan terhormat, dengan bermaruah. Jangan letak dalam pondok 30 orang duduk dalam satu bilik kecil dan sebagainya. Ya, kena ada standard minimum ini. Tapi saya juga bangkitkan, ada kekhawatiran bahawa mungkin tidak dapat diselaraskan dengan keperluan dan juga keadaan tempatan. Ini tidak payah bimbang sebab dalam OBS kita telah nyatakan dengan jelas pengarah JTK dia akan bersandarkan kepada garis panduan perundangan pihak berkuasa tempatan. So pihak berkuasa tempatan di Sabah masih mempunyai kuasa untuk menentukan tata cara dasar tentang penginapan pekerja dan sebagainya. Selepas dapat kelulusan dari PBT, barulah perakuan dilakukan oleh pengarah JTK. Okey. Jadi saya di sini juga ingin ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada kerajaan Sabah, khususnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang Datuk Seri Panglima Haji Azizi, kerana beliau merupakan antara orang utama yang telah memacu dan membolehkan RUU OBS ini dibentangkan dan kemudian diluluskan. Jadi saya pernah secara personally saya telah berbincang dengan beliau tentang isu ini dan beliau telah memberikan permintaan bahawa harus kita dengan segera meluluskan peruntukan ini sebab beliau, iltizam beliau ialah mengangkat hak pekerja di Sabah agar dia setara dengan pekerja rakan-rakan mereka di Semenanjung. Jadi seterusnya kita jangka bahawa RUU OBS ini akan dibentangkan di Dewan Negara mungkin dalam bulan Disember tahun ini dan moga-moga diluluskan juga di sana. Terima kasih. Mungkin saya jemput wakil kerajaan Sabah untuk memberikan sepatah dua kata tentang isu ini. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah merakamkan penghargaan dan terima kasih dan sangat terhutang budi atas perjuangan Kesuma di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri dan rakan-rakan kerana telah dapat melaksanakan impian selama 20 tahun oleh para pekerja buruh kita dalam sama-sama untuk mendapat manfaat dan kesamarataan dengan rakan-rakan yang lain. Bagi pihak Kerajaan Negeri sekali lagi kita merakamkan penghargaan dan terima kasih. Terima kasih banyak Yang Berhormat Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin YB yang telah terlibat tadi mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya sebagai ahli parlimen yang berbahas tadi, sepitang mengucapkan setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah khususnya kepada Ahmad Menteri dan juga para pejuang kita dalam kita memastikan supaya para pekerja kita ini terbela. Dan ini adalah satu perjuangan yang terbaik dan insya-Allah mudah-mudahan kita bersyukur sebagai rakyat Sabah. Juga bersyukur ini adalah suatu yang pada kami cukup teruja lah dengan keputusan ini dan kita mengharapkan mudah-mudahan semuanya mendapat keberkatan pada Allah SWT. Terima kasih. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Terutama saya ingin merakamkan penghargaan setinggi-tinggi Gunung Kinabalu kepada Menteri yang berhormat Menteri dan juga para pejuang yang berjuang sekian lama 20 tahun kan. Ini yang saat-saat ini nanti yang oleh Sabahan lah. Dan bagi saya dengan rakan-rakan perjuangan kita meluluskan dan kita sokong dengan penuh kerana ini bukan hanya memberikan ini pembelaan kepada ini pekerja-pekerja ini buruh dan juga banyak ini pembaikan diluluskan pada hari ini seperti memberi ini persekitarannya lebih selesa dan selamat kepada kanak-kanak dan ini khususnya ini perempuan dan juga memberikan ini kehidupan seimbangan macam kita kurangkan ini masa kerja dari 48 ke 45 dan banyak-banyak. Selain daripada itu dan juga saya yakin ini yang merangsangkan ini sosial ekonomi di sekitar Sabah kerana kita memberikan ini persaingan yang cukup dan kita menarik pelabur-pelabur dari luar negara. Jadi sekali lagi terima kasihlah dan ini saya wakil Sabah lah. Terima kasih sekitar ini usaha-usaha berjuang yang ini datang sekian lama ni. Terima kasih. Ari dulu. Orang Sabah. Ini wakil kesatuan Sabah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Airi Arin, pengurus MTUC Sabah. Hari ini adalah detik bersejarah kepada kami, terutamanya orang Sabahan. Saya hadir pada hari ini bersama-sama pasukan saya, majlis tinggi saya yang ada di depan ini bersama sokongan padu daripada solidariti daripada rakan-rakan Kesatuan Sekerja di Semenanjung. Bagi kami adalah satu kebanggaan lah dan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada terima kasih lah Usaha Murni YB Menteri Stephen Sim. Saya hanya Tuhan sajalah yang balas dan saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi sokongan padu kepada Datuk mewakili Kerajaan Negeri Datuk Arifin, Datuk Anafia, Datuk Parlimen Sepitang dan YB daripada Tawau dan juga kepada ahli-ahli parlimen yang telah memberi sokongan. Saya juga tidak tinggal ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima Haji Ajiji kerana tanpa sokongan padu benda ini tidak dapat direalisasikan. Bagi kami saya juga tidak tertinggal, takut nanti akan ditanya mastermind iaitu daripada sebab bacaan pertama Tempori dia tanya mengapa nama saya tak disebut. Jadi hari ini saya sebut mastermind Jabatan Tenaga Kerja daripada Haji Wan. Haji Wan sendiri adalah tunjang sebab bacaan pertama dia tanya saya mengapa nama saya tak sebut. Jadi hari ini saya sebut nama dia. Jadi terutamanya kepada semua yang terlibat, warga-warga Kesuma, jabatan-jabatan, jabatan agensi-agensi dan juga sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada semua ahli-ahli parlimen yang hadir turut serta dalam bacaan kedua dan ketiga dan menyokong sepenuhnya apa yang dibuat pada hari ini. Dan kami berharap pekerja yang kami MTUC Sabah berharap untuk pekerja-pekerja yang kami mewakili agar benda ini dapat disegerakan direalisasikan supaya menjadi kelangsungan benda yang bermanfaat agar kami dapat menggunakan pakai perkara ini. Sekian, terima kasih sekali lagi. Dua patah. Tadi dulu nanti kita pergi last. Veteran dia kena last. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam salam solidariti semua. Bagi pihak MTUC kita mengucapkan terima kasih kepada terutamanya kepada Kementerian Sumber Manusia Kesuma yang diketuai oleh YB Stephen Sim
dan juga tak lupa juga kerajaan negeri Sabah dan juga pada kitanya mastermind kan, mastermind yang membantu untuk kita betul dapatkan meluluskan undang-undang OBS di Sabah ini. Dan bagi pihak kita, pekerja, kita harap ini menjadi satu penyelenggaraan kesamarataan di sudut di segi ILO macam Wabi sebut tadi kan, kita nakkan sama kesamarataan Semenanjung dan Sabah, dan banyak peningkatan yang dapat. Dan kita harap dari segi majikan pun, walaupun tadi kita dengar daripada Wabi Tuan kan mengatakan ada isu-isu itu, bagi kita di samping itu ia juga dapat meningkatkan produktiviti pekerja sama di Sabah dan Sarawak. Dan yang paling penting dari segi pekerja, kita ada kesamarataan dan semua kumpulan pekerja bagi saya diwakili dengan keadaan yang sama dan tidak ada diskriminasi yang akan berlaku. Terima kasih YB, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada kerajaan Sabah dan juga terima kasih kepada JTK Sabah dan juga semua pihak nyokong. Hidup pekerja! Hidup pekerja! Hidup pekerja! Datuk Syafiee, veteran Kesatuan Gerakan Sekerja Malaysia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya nak katakan very simple. Tempoh 10 bulan seorang dilantik sebagai Menteri Sumber Manusia, ditukar jadi Menteri Kesuma, telah pecahkan kebuntuan. Inilah dia. Kalau nak bagi tepukan, inilah dia. Jadi kita sebagai pekerja, Kesatuan Sekerja, report card kita ambil daripada YB3. So pada saya, ini satu perkara luar biasa, dan YB Menteri kita telah pecahkan kebuntuan yang ada selama 20 tahun. Ini bukan luar biasa. Ini betul-betul luar biasa ini. Bagi satu tepukan kepada YB. Dan saya bagi pihak Uni Malaysia Labour Centre ingin merakamkan terima kasih dan menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua datuk-datuk yang ada, dan juga termasuk kita punya mastermind bahaya, selalu kena tembak tu. Jadi saya rasa tanpa kerjasama dan juga salam secara solidariti, saya tak fikir benda ni dapat lulus. Dan saya sangat-sangat tertarik daripada perbahasan di parlimen tadi. Cukup bagus, cukup hebat. Ini semua adalah dikerana Yang Berhormat Menteri kita sendiri. Terima kasih YB Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Okey, ada soalan dari press? Tiada. Terima kasih. Ambil gambar. Ya. Soalan OBS dululah. Fokus OBS lah. Okey. Terbaik, tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada YB Steven sebagai Menteri di Kementerian Kesumah, Kementerian Sumber Manusia. 20 tahun perjuangan ini diteruskan, diminta dalam masa 10 bulan sahaja, sahabat semua. YB Steven mengetuai, mengepelai kementerian ini dan membawa usul berkaitan dengan buruh ya, pekerja di Sabah khususnya untuk memperjuangkan hak buruh pekerja di Sabah, akhirnya berjaya diluluskan. Tahniah kita ucapkan ya. Inilah menteri yang kita anggap salah satu menteri yang begitu perform sekali ya dalam melaksanakan tanggungjawab beliau. Jadi tahniah kita ucapkan, sejarah satu lagi tercipta ya, bagaimana kerajaan Madani hari ini adalah satu kerajaan yang begitu mementingkan rakyat di luar sana, pekerja-pekerja, buruh dan sebagainya. Jadi sekali lagi sahabat semua, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkau 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.